السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam ini kita dapat meneruskan program khas yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Perlis dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, MAIPS dan JAIPS, yang mana program ini ialah siri penerangan kempen yang dibawakan khas untuk memberikan pendedahan maklumat dan penerangan tentang isu yang berkaitan dengan dua ibadah yang besar yang berkaitan dengan umat Islam. Dan malam ini siri yang ketiga. Yang pertama hari itu di Masjid Putra, Tuanku Syed Putra. Siri yang kedua di Masjid Negeri Arau, dan malam ini merupakan siri yang ketiga di Masjid Alwi Kanga Perlis, dan dia ada sampai hujung tahun, ada beberapa siri lagi. Tajuk-tajuk yang dipilih ialah berhubung dengan isu-isu berkaitan dengan soal pengurusan harta umat Islam, terutamanya yang berhubung dengan dua perkara paling besar lah. Yang pertama, zakat. Itu akan dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Wafiq, yang merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa zakat Perlis. Tajuk yang kedua, atau isu yang kedua, ialah berhubung dengan wakaf. Dia ada zakat dan dia ada wakaf. Dan pada malam ini saya diberikan tanggungjawab untuk berkongsi maklumat dan juga sedikit info berhubung dengan wakaf. Tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkas dalam keterbatasan waktu dan masa yang ada ini, saya nak menyentuh beberapa isu. Yang pertama, kita bukan nak belajar tentang wakaf. Malam ini kita bukan nak mengaji tentang wakaf secara khusus. Apa itu definisi, mungkin saya akan sebut juga sikit. Tapi kita tak detail lah, kerana ini bukan pengajian. Ini lebih kepada kempen memberi penerangan dan juga penjelasan tentang isu-isu yang berkaitan dengan wakaf. Tuan-tuan, yang pertama saya nak sebut, zakat dengan wakaf ni dia berhubung dengan soal harta, mal. Dan salah satu daripada kehidupan
perkara yang paling berhubung dengan manusia ini, kita ini, sama ada siang malam, siapa pun, kita tak dapat lari daripada isu harta, duit, wang. Ini merupakan suatu keperluan, perkara yang memang disebut dalam Quran. Cuma kalau tuan-tuan perasan, setuju ataupun tidak, kita banyak dengar kuliah kan, kuliah, ceramah, macam-macam lah. Setuju ataupun tidak, kalau saya sebut Al-Quran ataupun hadis, dua-dua benda yang dalam tajuk ni sama. Kalau kita baca Al-Quran daripada awal sampai akhir, berhubung dengan ayat-ayat yang menyentuh soal harta, ayat yang cerita tentang harta, kita akan dapati, tuan-tuan cari tengok, tuan-tuan akan jumpa ayat-ayat yang berkaitan dengan harta di dalam Al-Quran. Dia akan terbahagi kepada dua kumpulan atau dua kategori. Bila ayat itu berhubung dengan harta, dia akan terpisah menjadi dua bahagian. Termasuk hadis sama. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, ayat-ayat nas yang memuji harta, yang memuji harta dan memuji pemilik harta. Itu bahagian yang pertama. Bila kita baca ayat Al-Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang memuji harta, yang menyatakan kebaikan harta, manfaat harta, kegunaan harta, dan Allah memuji orang yang memiliki harta. Itu bahagian yang pertama. Apa dia tuan-tuan? Pujian. Allah puji orang yang ada harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beberapa kali mengajak orang yang ada harta ni untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Dalam surah As-Saff, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Quran kata apa? Tijarah, perniagaan, bisnes. Dengan apa? Dua. Amwal, anfus, harta dan jiwa. Allah pujilah tu. Allah kata, mari berniaga dengan aku. Kamu beri harta, aku beri apa dia? Tunjikum min adzabin alim. Sesiapa yang memberikan hartanya kepada Allah, Allah akan memberikan apa? Selamat daripada azab yang pedih. Reward dia. Jadi maksudnya itu bahagian apa? Pujian. Tuan-tuan, dalam masa kita mendengar ayat-ayat yang memuji harta, ayat-ayat yang mengangkat kedudukan harta, manfaat harta, kelebihan orang yang ada harta, kita akan pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian apa tuan-tuan? Bahagian Allah mencela, Allah mengancam, Allah memberi amaran keras, Allah mengingatkan kepada orang yang ada harta. Jadi dia ada dua bahagian lah. Orang yang ada harta ni, dalam satu bahagian Allah puji,
Allah suka. Dalam masa yang sama ada bahagian yang Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala cela. Allah Ta'ala mengutuk orang-orang yang ada harta. Jadi sebab itu tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita buat, saya tahu dalam masjid ni pun ramai orang kaya, orang yang ada duit. Dan tuan-tuan, di antara orang yang sangat kaya, orang Malaysia lah. Orang Malaysia ni duit banyak, kaya, kan? Lebih kaya daripada Ismit Ulam Raja. Apa bukti orang Malaysia ni kaya? Apa bukti orang Malaysia ni kaya? Orang Malaysia ni kaya tau. Saya sebut benda yang berkait dengan saya lah. Tuan-tuan, bukti orang Malaysia ni duit banyak, tuan-tuan boleh dapatkan statistik. Boleh pergi tanya, boleh pergi cek. Angka orang Malaysia pergi Mekah untuk umrah dan haji. Sahabat saya ramailah 2-3 orang buat package haji ni. Sehari 2 ni orang pergi haji kan. Ada package haji. Yang ni diuruskan oleh travel apa? Travel swasta. Ada syarikat-syarikat yang dilantik oleh tabung haji yang menguruskan package travel ni. Haji swasta. Menggunakan visa khas. Dia guna istilah, kalau tuan-tuan biasa dengar, visa furada, visa individu. Yang ni diberikan, yang ni tak berkait dengan kuota tabung haji ni. Ni mohon direct daripada apa dia ni? Kerajaan Saudi. Dia yang bagi visa furada ni, visa individu ni. Tuan-tuan tahu masalah dia apa? Masalah dia kota tak cukup. Bukan masalah orang Malaysia tak ada duit. Sahabat saya buka, tuan-tuan tahu, package yang paling murah. Package yang paling murah untuk tahun ni, untuk pergi haji, paling murah. Saya tak tahulah yang tuan-tuan jumpa. Tetapi yang paling murah untuk pergi haji, setahu saya, yang ditawarkan oleh travel yang dipercayai, 40,000 ke atas. 40,000 tu yang paling common, yang paling murah, paling lekeh. Bahasa utara kata paling lekeh 40. Kalau kita nak pergi Mekah, boleh bayar 40,000. Saya tanya tuan-tuan yang duit banyak, agak-agak berapa duit dia? 50 kot. Tuan-tuan boleh faham tak? Saya duduk bersembang kan? Bukan mengajak ni, bersembang pun. Dia kata saya nak pergi lah ustaz, package 40. Kalau dia boleh bayar 40, gedebuk mai gedebuk pergi kata lah 45, agak-agak berapa duit dia dalam bank? Saya pergi satu taklimat haji, taklimat haji yang dibuat oleh satu syarikat travel, saya hadir. Ada lebih kurang 20 orang dalam dewan tu. Dalam bilik mesyuarat, tak bukan dewan, dalam 20 orang. Sebelum Covid, untuk haji yang pertama, lepas tu ditutup kan. Ada 20 orang, tak ramai. Tapi ada taklimat khas untuk 20 orang tu. Masing-masing main dengan pasangan lah di KL. Tuan-tuan tahu 20 orang, nilai 20 orang dalam bilik itu, saya ingat kalau kita combine package mereka tu, boleh hantar 200 orang mungkin pergi umrah. 100,000 punya package. Kalau 2 orang, 200,000. Package apa ambil 100,000? Tuan-tuan bisa tengok udang kara. Tuan-tuan bisa tengok package makan udang lobster tu.
yang duduk tersandak kambing sekok duduk bergolek di padang Arafah tu. Tu fikir 100,000 lah. Sign terus. Dengar taklimat sebelum balik, sign terus. Sign setuju nak pergi, cuma tahun tu Covid tak pergi. 20 orang, kalau seorang 100,000 berapa? Juta. Saya nak bagi taunya, orang Malaysia, rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu sangat kaya. Kapal terbang untuk pergi buat umrah sentiasa penuh. Sentiasa penuh. Ini menunjukkan orang Islam duit banyak, kaya. Dari satu sudut lah, kita tak nafikan lah sebahagiannya. Sebab itu penting. Penting majlis agama, ini baru saya nak pergi kepada tajuk kita ni. Penting kepada pihak-pihak berwajib untuk apa? Memberikan penerangan supaya tuan-tuan boleh menggunakan duit harta yang diberikan oleh Allah itu untuk manfaat. Manfaat bila? Lepas daripada mati. Sebab antara benda yang paling menyesal, yang paling disesalkan oleh manusia apabila dia mati apa dia? Antara benda yang Quran sebut dan berulang kali Quran menceritakan, antara benda yang menjadi penyesalan, yang menjadi begitu kecewa orang-orang yang ada duit, bahkan semua manusia, mereka kecewa. Mereka kecewa kerana apa? Mereka tidak menggunakan duit itu pada jalan yang kita nak sebut ni. Sehingga kan mereka minta untuk balik semula. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Quran kata mereka meminta, merayu, merintih kepada Allah. Kalaulah boleh mereka diberi peluang, dibawa balik untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, untuk mereka bersedekah. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, malam ini mari sama-sama kita memberikan kesedaran kepada seluruh umat Islam yang menonton secara langsung dan yang berada di dalam masjid ini tentang kepentingan wakaf. Penting tak wakaf? Tuan-tuan, tajuk ni sangat seronok. Pasal apa? Yang tuan-tuan duduk bersandar di tiang tu, yang tuan-tuan duduk atas kerusi tu, yang tuan-tuan duduk bersila atas lantai ni, duit apa? Pasal tu saya kata ceramah ni tak payah, saya boleh bagi terus direct contoh. Yang kita berada ni, tuan-tuan langut tengok bumbung atas tu, lampu apa semua ni, kipas apa semua, tiang ni, kapet apa semua ni, ini duit apa? Ini wakaf. Bila tuan-tuan tengok masjid-masjid yang ada itu semua, sama ada bangunan itu ataupun tanah itu mesti wakaf. Dan tuan-tuan boleh baca tak masjid ni, kita bagus juga majlis agama pilih masjid ni. Kalau tuan-tuan tengok di carta belakang yang tulis Jawi tu, tu yang tulis Jawi tu, kita boleh buat contoh tu, masjid tu, Masjid Alwi Kangar tu, yang tulis tu, ada nama-nama dia yang terlibat menyumbangkan masjid ini. Pasal itu masjid ni kita tak boleh ubah suai sebarangan kan, kerana dia ada sejarah dia. Tuan-tuan bayangkan sudah berapa puluh tahun masjid ini digunakan. Sudah berapa puluh tahun masjid ini dimanfaatkan. Dan mereka yang ada nama-nama di bahagian pewakaf itu, termasuk tanahnya, sumbangan duitnya dan sebagainya, mereka itu telah meninggalkan kita puluhan tahun, tetapi mereka masih mendapat manfaat daripada wakaf itu. Ini besar. Sebab itu bila tuan-tuan masuk ke Masjid Alwi atau mana-mana masjid, Masjid Tuanku Syed Putra, tuan-tuan tahu sejarah masjid Tuanku? Saya sebut kerana ini berkait dengan tajuk kita, wakaf.
Masjid Tuanku Syed Putra dinamakan masjid itu kerana masjid itu ialah wakaf almarhum duli yang maha mulia Tuanku Syed Putra. Masjid itu tanah tuanku, duit yang membina itu juga duit tuanku. Pasal itu dinamakan masjid wakaf almarhum. Itu wakaf. Sebab itu bila kita salat, tuan-tuan, tanah yang kita pijak itu tanah wakaf. Kapet yang kita sujud itu kapet wakaf. Mikrofon yang imam baca, aircon dan sebagainya ini adalah hasil daripada sumbangan wakaf. Dan tuan-tuan, saya percaya termasuk diri saya, sebahagian kita, saya juga termasuk dalam bahagian itu. Tuan-tuan percaya tak? Sebahagian kita tak tahu pun siapa punya duit buat masjid ni. Kita tak kenal pun. Masjid itu mungkin dinamakan sempena dengan nama pemimpin tertentu, mungkin kerana nama sahabat Nabi, macam Masjid Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umar yang buat. Dinamakan sebenarnya nama besar dia, nama sahabat. Tapi kita baca juga, dia juga sahabat yang pertama mewakafkan sejarah umat Islam. Siapa dia? Saya sebut ada jawapan tak? Sahabat ni yang pertama dalam sejarah wakaf, yang mula-mula buat wakaf sehingga menjadi batu asas kepada wakaf dalam Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa harta wakaf yang paling popular yang tuan-tuan bisa dengar? Bila sebut Umar, selain daripada kegarangan dia, ketegasan dia, keberanian dia, kehebatan dia menjadi khalifah yang paling hebat memerintah sehingga jatuh Rom dan Parsi, sehingga Umar ni terkenal sebagai satu, dia panggil dalam istilah politik good governance. Dalam istilah ilmu sains politik dia panggil good governance. Sayyidina Umar ni dia mempunyai tata kelola kerajaan yang sangat hebat. Tapi kita bukan nak cerita tentang good governance Umar tu. Kita nak sebut tentang apa? Umar adalah sahabat pertama. Bila kita baca tentang wakaf, boleh dikatakan ulama-ulama Islam bersepakat sokong kenyataan apa? Umar lah sahabat yang pertama buat wakaf. Dan apa harta wakaf dia yang paling popular? Tanah. Di mana tuan-tuan? Kita malu umat Islam ni, sejarah wakaf kita ni. Sahabat Nabi kan kita tak tahu, takkan tak pernah dengar. Kalau kita tak pernah dengar, kita kena main perkampungan sunnah ni. Kempen sikit. Tanah Khaybar yang dia dapat dalam peperangan Khaybar. Khaybar kan di Madinah. Tapi Umar tak duduk di Madinah. Nanti kita baca. Umar tanya Nabi, macam mana nak buat? Nabi kata, kau wakaf lah. Dia wakaf lah. Dia serahkan tanah. Tuan-tuan, Khaybar ni satu kawasan yang subur, milik orang-orang Yahudi yang Nabi perambat keluar. Jadi tanah-tanah di Khaybar tu jatuh ke tangan orang Islam, dapat kepada tentera-tentera Islam. Tapi mereka tak duduk di situ. Umar wakaf. Tuan-tuan bayang macam ni lah. Payah nak cerita Khaybar, tak boleh nak imagine. Kita pergi serang Langkawi, contoh. Boleh tanah pantai Cenang. Tapi kita duduk di Kangak. Nak buat apa? Tuan-tuan terbayang nak buat apa? Tuan-tuan boleh kerajaan anugerah tanah pantai Cenang. Boleh hang 10 ekar, hang 20 ekar, yang pangkat tinggi sikit boleh banyak sikit. Boleh. Agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Saya wakaf lah ustaz buat masjid satu di pantai Cenang. Senang orang pergi tengok pantai, boleh mayang dekat. Sembang kok atas masjid boleh Tanah pantai Cenang nak wakaf apa? Cari pemaju lah. Boleh jual 10 juta apa? Bukan 10 juta pantai Cenang. Bukan pantai Sungai Baru.
Kan? Tuan-tuan apa? Nilai tanah Khaybar itu besarnya apa yang Umar bagi tu. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut satu kenyataan yang kita semua patut malu. Terutama sekali orang yang ada harta ni, patut malu. Sangat patut untuk dia malu. Tapi lah ni boleh lagi lah pasal tak mati lagi. Tuan-tuan, tidak ada. Bila tuan-tuan baca, tuan-tuan kena ingat tajuk ni. Tidak ada mana-mana sahabat Nabi yang meninggal dunia tanpa melakukan wakaf. Ini tercatat dalam sejarah. Ini bukan sembang kosong. Ini bukan saya dengar atau ini bukan kita reka. Memang disebut. Tidak ada mana-mana sahabat Nabi, sahabat yang dijamin syurga, sahabat yang berperang dengan Nabi, sahabat yang mendapat pujian Nabi, sahabat yang ada kedudukan ni, mereka tidak akan mati melainkan mereka melakukan wakaf. Pasal itu saya kata kita patut malu. Kita baca sahabat hebat, sahabat besar, sahabat macam tu, sahabat macam ni. Antara benda yang sahabat buat, dan tuan-tuan, alhamdulillah, oleh kerana tuan-tuan duduk di Masjid Alwi, saya boleh tunjuk contoh. Di seberang jalan ni, di belakang restoran Bomak tu saya nak kempen pada tuan-tuan. Saya nak tunjuk bukti. Wakaf dia bukan soal ilmu. Wakaf ni tuan-tuan bukan mengaji nak masuk periksa. Wakaf ialah menahan hak milik, memberikan manfaat. Rukun wakaf ialah waqif, mauquf alaih, mauqif. Tak, kita bukan nak mengaji wakaf ni. Kita bukan nak hafal, kita nak amal. Saya nak tunjuk bukti pada tuan-tuan. Betapa orang Islam ni bila Allah Ta'ala buka pintu hidayah dia, bila Allah Ta'ala buka jiwa dia, dia akan memandang dunia ni tak ada nilai. Ada tak bukti? Ada. Di seberang jalan ni, di belakang restoran Bomak tu, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis telah menerima wakaf 2 unit banglo yang siap dibina. Baru, bukan banglo yang kita buka pintu depan, pintu belakang pun terbuka. Dah. Bukan hal tu. Kadang-kadang kita buka, dia wakaf, dia kata ustaz saya wakaf, kita pun pergi tengok. Buka pintu dengan tingkap-tingkap terbuka. Patut hang nak wakaf pun, rabah. Ini banglo, tuan boleh pergi tengok. Allahu a'lam, saya difahamkan oleh pengurusan Maib, sebuah rumah itu mungkin, sebuah banglo unit itu 2 biji dia bagi. Sign bagi. Wakaf ni dia kena bagi terus. Saya bagi. Dia bukan boleh fikir. Ada juga hak nak wakaf 25 kali macam 25 Rasul bincang tak tahuan hala. Itu ustaz jumpa ustaz bincang. Ustaz jumpa ustaz bincang. Ustaz jumpa ustaz bincang lah. Kalau kata hang ni wakaf bincang nama dia. Buang karan dia. Kita bukan dia nak bagi kat kita kan. Kita pi bincang tu sejam 2 jam tu, kalau kita pi ceramah taklim pun boleh duit. Tapi dia nak wakaf. Kita tolonglah nak bawa pi ke Maib. Bincang pula, jumpa bincang pula. Tinggal tak tubuh jawatan kuasa. Ni my sains sah. Alih nama kepada majlis agama. Wakaf yang sah dari sudut undang-undang. Tuan-tuan kena ingat wakaf yang sah dari sudut undang-undang hanya wakaf kepada Majlis Agama Islam Negeri. Tidak ada wakaf pada mana-mana sekolah, mana-mana individu, mana-mana NGO, tak ada. Kalau ada, menyalahi undang-undang. Dia kata saya wakaf kat sekolah tu.
Salah. Tak ada istilah wakaf. Tuan-tuan boleh pergi rojok pejabat tanah, boleh rojok mahkamah, boleh rojok mana-mana. Undang-undang menyatakan wakaf hanya mengalih nama harta tersebut. Saya ulang sekali lagi. Bangunan, tanah, apa sahaja. Nama yang tuan-tuan serah tu Majlis Agama Islam. Sah dari sudut legalnya. Selain daripada itu, scam. Scam. Masalah orang kita, saya sebutlah, bukanlah saya nak kempen, tapi saya nak sebut. Dia boleh bagi pada individu. Dia boleh tukar nama. Dia boleh alih nama pada individu. Majlis Agama Islam, dia bukan individu. Dia majlis agama yang ditubuhkan di bawah undang-undang, yang dianggotai dan diketuai oleh berapa pihak. Dia bukan individu, dia milik orang Islam lah majlis agama. Dulu kita sebut Baitul Mal. Maksudnya milik orang Islam. Kita, tuan-tuan bagi tanah kat majlis agama, tuan-tuan bagi tanah kat orang Islam. Tapi bila tuan-tuan bagi kat individu, ini bahaya. Pasal itu dia bagi tanah dekat individu. Saya tak sebut mana pihak. Dia bagi tanah kat individu. Jadi wakaf lah, dia kata saya wakaf lah dekat kawan tu, Tuan Haji tu. Yang naik rumah Tuan Haji, sekolah tak naik lagi. Itu bahaya. Dan saya tak pasti kenapa, apa menghalang orang untuk pergi majlis agama. Sedangkan itu semua di bawah undang-undang, dan majlis agama tak boleh buat sebarangan. Macam dapat rumah 2 biji, sebiji itu 400,000, 2 biji 800,000. Kalaulah pemilik itu jual dapat 400, 2 biji 800,000. Kalau dia buat homestay atau dia buat sewa, saya ingat boleh makan lebih daripada itu. Tetapi dia beri atas nama wakaf. Manusia. Kerana dia tahu 800,000 mungkin berguna. Kita tak salah kalau nak jual, teman tak salah. Tapi 800,000 itu adakah boleh memberikan manfaat lepas dia mati? Sebab itu saya selalu sebut, buku ASB tuan-tuan tak bawa, buku tabung haji tuan-tuan tak bawa, buku apa lagi? Bank simpanan BSN tuan-tuan tak jawab, kad hot dog jolok, pencen pun tak bawa. Kan? Tak bawa. Tetapi dia akan ditimbang. 2 biji rumah tu ada di atas timbangan kebaikan dia. Hadirin mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ni banyak orang baca, kemudian kadang-kadang dia agak keliru sikit daripada terjemahan tu. Tafsiran tu agak tak tepat sikit. Nabi kata, idza matal insan, apabila matinya seorang manusia itu, inqata'a anhu 'amaluh, maka putus. Yang ni yang kita kata wakaf tadi, putus. Bila kita mati habis. Melainkan 3 perkara. Saya nak fokus pada satu, yang lain tuan-tuan duk dengar selalu dah. Sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariah? Nabi kata bila tuan-tuan mati, putus. Tuan-tuan tak boleh sembahyang tarawih, tuan-tuan tak boleh sembahyang tahajud, tuan-tuan tak boleh puasa Isnin Khamis, tuan-tuan tak boleh mengaji, dah tuan-tuan habis putus. Habis, tak ada. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan sedekah jariyah. Yang mana kata Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi menghuraikan hadis tersebut, kata beliau, sedekah jariyah merujuk kepada wakaf. Jadi sedekah jariyah dalam hadis itu tafsiran yang disebut oleh Imam An-Nawawi wakaf. Jadi kalau kita nak terjemah, kita boleh terjemah macam ni lah. Apabila matinya seorang manusia itu, terputuslah segala amalannya dan pahala-pahala yang dia lakukan, melainkan 3. 1. Wakaf. Terus terjemah wakaf. Itu adalah maksudnya. Kecuali yang tak putih apa dia? Wakaf. Ada orang duk main bagi ayat dalam tu, dalam apa? Dalam
peti ais tu. Baguslah. Tetapi hadis ni dia merujuk kepada siapa yang bagi peti ais. Kan? Kalau tuan-tuan mati, tak boleh lah bagi peti ais. Ni korban. Tiap-tiap tahun duk buat korban. Mati, tak boleh buat dah. Tapi apa benda yang tuan-tuan kena fikir, aku mati, pencen akhirat. Manusia ni bila dia hidup, benda yang paling dia takut apa dia? Tua-tua esok dia nak makan apa? Pasal tu orang cukup takut kalau tak ada pencen ni. Aku esok kalau berhenti kerja apa umur 60 aku tak ada pencen, kalut aku. Siapa nak tanggung aku kan? 55 mati cerah. Setahun pun tak ada makan pencen. Korang-korang dah lah makan sekali kan. Sekali pun tak ada makan. Mati. Elok-elok tamat umur 60. Orang buat majlis perpisahan, merangkak majlis kematian. Mati. Tak ada makan pencen. Borang semua isi lah. Tunggu nak masuk bulan pertama pencen. Pasal itu kita jangan fikir panjang sangat. Fikir tak kat mana boleh hidup sudah. Kalau kata orang kata 55 boleh pencen, 55 pencen lah. Pasal apa? 55 pencen tuan-tuan, korang-korang ada 5 tahun main masjid. Duk boleh gagah ada orang bagi, puluh ambil. Tak apa, tak salah. Takut tak larat lah. Lepas tu mati. Sayang lah. Al-Imam An-Nawawi kata waqaf. Pasal itu kita kena ambil peluang untuk waqaf. Baik. Saya nak ringkaskan tentang kisah Umar tadi. Ni saya nak pergi sekejap lagi, saya nak kempen tentang maid pula. Umar kata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar mendapat satu tanah di Khaybar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Maka datang kepada Nabi, Umar tanya apa yang patut dia buat. Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qats wa huwa anfas indi min. Faqal, dia tanya dekat Nabi, dia dah dapat satu tanah di Khaybar. Dia kata itulah harta yang paling baik dia ada. Tuan-tuan, ini Umar. Dia kata tidak ada harta yang lebih baik yang aku pernah dapat. Ni aku baru dapat ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan tiba-tiba dapat, tak pernah ada duit, tiba-tiba pok tuan-tuan mati. Tinggal tanah tepi jalan besar. Mai tanya dekat tu imam. Dia kata tu imam, saya alhamdulillah kena ekor. Hui, hang mai masjid mai ekor awak dak? Maksud saya pok saya mati. Dia tinggal tanah boleh tepi jalan. Tu imam nak cadang buat apa? Dia masa tu pun umur 70 dah, 60 dah. Kan? Apa? Tak 50, 4. Tu imam bagi cadangan. Hang ada berapa relung? Ish, hak tu ya. Tepi jalan pula no, kalau jual tu laku. Hang wakaf lah. Tuan-tuan boleh bayang? Wakaf. Kita mungkin tak terfikir soal itu. Saya sendiri pun ingat tuan-tuan, wakaf ni duduk nombor berapa? Kalau kita dapat tanah macam tu dalam list what to do, apa kita nak buat, wakaf ni mungkin last choice. Last choice tu maksudnya macam mana? Elok-elok kita submit kat bandaran, bandaran kata tak boleh buat tanah ni walaupun tepi jalan, tapi ada kabel TMB pula ku atas, memang tak boleh buat bangunan apa. Tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa lah. Masa tu kita pun terfikir, tak apa, satgi balik singgah maid bagi kat dia. Faham ke tak? Maid pun tersut. Betul ke haji? Betul. Ambil lah kat maid, saya tak mau. Tepi jalan ni jarak. Pasal selalu orang wakaf kat kita. Kita pergi tanya tuan tang mana? Saya pun tak tahu. Ni realiti. Tak tahu. Jenuh ambil drone pula pergi check. Selalu orang bagi hak tak laku lah. Tak apalah dia nak wakaf kan, biasa. Tapi Umar dia kata inilah harta yang paling baik. Seperti itu juga sahabat yang tuan-tuan baca dalam hadis. Apabila turun ayat lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak akan mendapat syurga. Ibn Kathir kata syurga. Melainkan dia bagi apa yang dia sayang. Dia bagi apa? Dia bagi kebun yang paling dia sayang, Bayruha. Kebun itu paling komersial. Punya. Dia kata ke Rasulullah,
Quran kata bagi yang paling elok, saya bagi yang paling elok. Bayruha. Tu sahabat, kita baca sahabat. Nabi kata dekat dia, jika engkau nak, engkau boleh wakafkan tanah itu. Maksudnya engkau boleh wakaf. Lalu Umar bila dengar Nabi buat macam tu, Umar pun wakaf. Iaitu tanah itu tidak boleh dijual, tak boleh dibeli, dan tak boleh diwarisi. Yang ini kena penting juga. Pasal ada, tuan-tuan, ni sejarah ni bukti. Saya terlibat dengan wakaf ni. Pasal itu saya berani cakap. Mari tuntut. Ni waris mari tuntut. Dia kata, pak saya dah mati, saya nak ambil balik. Ada. Mai nak ambil balik. Tak boleh dah, pak hang dah bagi. Mai ambil balik. Dia kata, dulu pak saya bagi, lah ni saya pula. Tak boleh. Ada mai tuntut. Dah ada yang dah ambil pun. Kan? Ada yang dah ambil. Cara macam wallahu a'lam. Kan? Baik. Itu cerita tentang Umar Al-Khattab. Tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak compare sikit. Masa singkat, saya akan berhenti insya-Allah. Saya tak ambil masa tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan ada aktiviti. Sikit ya. Saya nak campaign sikit ya. Bila kita sebut wakaf dengan zakat, apa beza wakaf dengan zakat? Saya tak sebut detail, tapi saya nak sebut sikit ya. Wakaf semua orang boleh buat. Zakat bukan semua orang boleh buat. Dia. Zakat ni hanya orang yang cukup syarat, cukup nisab, cukup haul, cukup segala-galanya, baru dia boleh bayar. Tapi wakaf siapa-siapa pun boleh buat. Itu dia besarnya wakaf ni. Luasnya wakaf ni semua orang boleh bayar. Cuma dia, kalau tuan-tuan tanya antara kutipan zakat dengan kutipan wakaf, yang mana paling besar? Zakat lah. Pasal apa? Pasal zakat dapat pengecualian cukai, wakaf tak dapat. Abang tu terang. Pasal tu dia galak sikit dia zakat tu. Kan? Wakaf ni dia kurang sikit. Kena mohon lah apa semua macam lah. Tapi saya nak cerita, tuan-tuan yang tak boleh bayar zakat boleh bagi wakaf. Semua orang dalam masjid ni, saya percaya dalam masjid ni sebahagian besar tak bayar zakat, kecuali zakat fitrah. Dan tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan, semua yang ada termasuk saya, kita boleh wakaf. Kita boleh wakaf. Saya nak abang tuan-tuan nak pibuh duit tahun nak. Okey, yang kedua, zakat penerimanya terhad tuan-tuan. Orang yang nak terima zakat ni terhad 8 asnaf ya. Zakat ni tuan-tuan hanya boleh diagihkan kepada 8 asnaf. Masjid tak boleh terima zakat. Pasal tu ada siapa tak tahu dia pergi bagi duit zakat kat masjid, tak boleh. Masjid bukan asnaf. Masjid tak boleh terima duit zakat. Tolong abang, ada kawan-kawan orang meniaga, dia bubuh 1,000, 2,000 dalam sampul surat, dia mai bagi dekat tu imam, dia tak habaq, kata tu zakat dia. Masjid bukan asnaf. Okey tuan-tuan, zakat bukan semua orang boleh sapu. Bahasa mudah bagi faham. Bukan semua orang boleh terima. Tetapi wakaf semua orang boleh, termasuk orang bukan Islam. Zakat orang bukan Islam tak boleh, melainkan mu'allaf, itu pun panjang cerita. Tapi wakaf ni semua orang Islam, semua orang bukan Islam boleh. Saya bagi contoh yang paling besar. Tuan-tuan, di Perlis tuan boleh nampak terbentang tu bangunan dialisis yang pi cuci buah pinggang tu. Kita bukan tanya ni buah pinggang Islam ke buah pinggang kafir. Tak. Anak lelaki pun boleh pi cuci di situ, anak perempuan pun boleh pi cuci di situ, ben dengan benti lagi lah boleh. Nampak tuan-tuan, besar wakaf ni. Kalau orang Islam di Malaysia ada 20 juta, mungkin berapa orang saja boleh manfaat zakat. Tapi rakyat Malaysia yang ada 30 juta ni semua boleh dapat wakaf. Orang kaya pun boleh guna wakaf. Buktinya apa dia? Masjid ni ada orang kaya main sembahyang? Ada. Tiba-tiba dia main dengan kereta masjid, gak tahan, jangan masuk. Saya pakai mask. Tak. Hang orang kaya, hang kena buat masjid Kediri. Yang ni untuk masjid orang tak mampu ya. Tak, wakaf for everyone. Wakaf for all. Dengar betul-betul. Pasal for all ni ada satu pihak lagi guna. Wakaf for all. Wakaf untuk semua. Tuan-tuan boleh bayang. Ni macam kerusi ni, orang wakaf ni. Lagi tak patah duduk pergi elok-elok. Lagi tak patah kau tu dapat manfaat. Baik tuan-tuan.
Jadi saya nak kempen pada tuan-tuan, marilah esok pergi. Tuan-tuan biasa baca wakaf Telaga Saidina Osman, macam-macam lah. Tapi saya nak kempen sikit pada tuan-tuan. Tuan-tuan semua, marilah kita berwakaf dengan Majlis Agama Islam. Mereka buat apa tuan-tuan? Nombor 1. Kita buat apa? Nombor 1. Seluruh duit-duit wakaf ni kita gunakan untuk penyelenggaraan masjid. Jadi insya-Allah selepas ini masjid-masjid yang nak dibuat penyelenggaraan, dia akan diuruskan oleh pihak MAIB. Selain daripada ni dia panggil wakaf sianah. Ni semua yang perbaik-perbaik masjid ni, duit-duit tuan-tuan tu kita perbaik masjid. Dan kita dalam rangka menyelaraskan wakaf hanya kepada MAIB. Bila pergi kepada masjid, dia banyak isu. Banyak isu tuan-tuan. Dia kata yang buat pagar tu setiausaha masjid. Kacau. Jadi kita nak elakkan benda tu, wakaf dengan MAIB untuk penyelenggaraan. Saya sebut contoh. Yang kedua, wakaf MAIB ni pergi ke mana? Tuan-tuan biasa lalu tak Kubang Gajah. Beralih ni ramai orang tak tahu tau. Tuan-tuan kalau tak ada duit nak mati, matilah, jangan takut. Tuan-tuan lalu kok Kubang Gajah, tuan-tuan beralih belah kanan kalau mari daripada Kangak, beralih belah kiri kalau mari daripada Arau. Tuan-tuan perasan Darul Abrar. Ni saya nak suruh tuan-tuan semua pergi habaq dekat orang ramai ni, pergi cerita benda ni, jangan duk sembunyi. Pusat pengurusan jenazah yang menggunakan harta wakaf 100%. Daripada paip dia, daripada palung, kita tak pakai palung lah, moden, kita pakai ada tempat mandi apa semua. Darul Abrar tu. Itu duit wakaf tu. Dan tuan-tuan, siapa-siapa yang asnah mati, tak kira lah di seluruh Perlis ni, kalau dia mati, sekupang dia tak gaduh bayar. MAIB tanggung. Ni saya nak cerita, MAIB tanggung. Siapa yang nak rasa duit MAIB, mati. Dia kata aku hidup tak pernah makan duit MAIB, mati. Tapi syarat dia tak mampulah. Ada tuan-tuan kata siapa mati tak mampu di Perlis, tak 2-3 hari tak ada siapa pergi tanam. Bohong. Sedikit yang kata 3-4 ribu nak balas duit mati tu di Perlis, insya-Allah tak berlaku benda ni, kerana kita ada wakaf. Darul Abrar, mati saja siap pergi ambil. Mati di mana van wakaf akan pergi ambil, bawa ke Darul Abrar, mandi, kafan, semua dibayar. Tak payah buat keluar sekupang. Siap korek tanam. Bagi yang tak mampu. Main mana duit tu? Duit wakaf. Azan Azan. Okey, azan saya masuk 2 projek nak kempen untuk tuan-tuan wakaf, insya-Allah. Kita bagi laluan kepada azan. Okey tuan-tuan. So ini program di bawah Majlis Agama Islam. Ramai orang tak perasan nama dia Darul Abrar. Yang ini Pusat Pengurusan Jenazah, PPJ. Bukan Percintaan Perkahwinan Jarak Jauh dah. Yang ini Pusat Pengurusan Jenazah. Boleh tak orang yang bukan asnaf atau sesiapa mana-mana pihak nak pergi guna Darul Abrar tu? Boleh. Boleh guna. Boleh guna. Tuan-tuan boleh berhubung dengan tim pengurusan jenazah tu. Mereka boleh membenarkan untuk tuan-tuan guna. Oleh kerana dia wakaf, maka tidak ada masalah. Siapa-siapa boleh guna. Dia kata saya bukan asnaf, dan ramai juga di kalangan tokoh-tokoh tertentu, di kalangan orang-orang tertentu yang menggunakan perkhidmatan itu. Cuma tak diketahui. Mungkin kerana orang kita ni dia bab-bab mati ni dia takut sikit. Contoh. Okey. Dan kita ni tengah bagi orang yang asnaf macam saya kata ni, MAIB akan bayar penuh. Tak payah bayar sekupang pun. Asnaf lah. Kan? Dan kita akan mengeluarkan ni tuan-tuan semua barang naik kan? Barang naik betul tak? Ayam naik, bawang naik, telur naik, semua naik kan? Bagi mengelakkan penipuan sindiket,
berhubung dengan pengurusan jenazah, kerana pengurusan jenazah, kubur apa semua ni dia di bawah wakaf. Tanah kubur tu tanah wakaf. Pasal tu siapa-siapa nak pergi tanam kita tak boleh halang. Dan pasal tu kita tak boleh ambil lebih pada tanah yang padan patut dengan kita tu, tanah wakaf. Kubur ni tanah wakaf, jangan tu buat tanah Kediri pula. Pasal tu bila tuan-tuan tanam pok, tuan-tuan dapat geran tak? Dapat geran tak? Tak dapat. Sebab itu antara dosa, pasal itu siapa yang buat kena pi katok tau. Siapa yang dah buat kena pi katok, pasal dia berdosa. Dia ambil hak orang tanpa hak. Siapa-siapa yang buat binaan di atas kubur, mengambil bahagian-bahagian yang lebih pada tanah wakaf tu, dia pi buat sampai makan kawasan luar tu, dia ambil tanah wakaf tu. Dia kena buang balik pasal lebih pada apa yang diberikan kepada dia. Nampak? Okey. Lagi apa tuan-tuan selain daripada Darul Abrar tu? Tuan-tuan, saya sebut tadi pusat hemodialisis. Pusat dialisis untuk kita bagi cuci buah pinggang. Saya cerita sikit kat tuan-tuan. Mungkin sebahagian tuan-tuan dah dengar. Yang berada dekat dengan hospital Tuanku Fauziah. Untuk makluman tuan-tuan, kos keseluruhan projek tu, projek dialisis tu, dia adalah daripada dana wakaf. Berapa juta? Mencecah hampir 7 juta. Mencecah hampir 7 juta. Pembinaan segala apa yang ada dalam tu lah, di atas tanah milik hospital kan. Dia boleh menempatkan 66 katil dan lebih lah, 2 tingkat. Tuan-tuan boleh bayangkan, duit tuan-tuan ada 1000 dalam tu. Dan sakit buah pinggang ni dia bukan lagu Covid. Orang yang kena buah pinggang mesti cuci 3 kali seminggu. Siapa-siapa yang kena cuci tu 3 kali seminggu dia kena cuci. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, hari-hari ada orang pi guna. Dan saya rasa kadang-kadang orang yang guna bangunan dialisis tu lebih ramai daripada orang yang pi masjid di sesetengah kampung. Tuan-tuan pi masjid tu berapa orang tu imam? Yang tetap ada kot 10, paling kuat 15 orang lah. Itulah yang tetap. Kalau mai program sikit adalah 30-40 orang. Tapi yang dialisis ni paling kurang 60 tetap. 60. Dan dia ada sesi pagi petang. Maksudnya berapa puluh orang sehari guna. Duduk berjam di situ, di bawah bangunan, bumbung, dinding yang tuan-tuan adalah sebahagian pewakafnya. Tuan-tuan mati, kawan tu duduk cuci lagi. Kawan yang cuci tu mati, orang lain pula mai cuci. Dan antara penyakit yang paling besar di Malaysia ni buah pinggang. Tak tahu pasal apa yang jahanam buah pinggang. Menurut pakar neurologi, pakar buah pinggang ni neurologi itulah. Itu pakar buah pinggang. Bukan tok bomo kampung Ini ada sakit buah pinggang, pi saya ustaz sakit buah pinggang. Lepas tu pi mana? Pi bedah batin. Bedah batin ni dia bawa keluar. Dia bawa keluar ustaz dia basuh, lepas tu dia buh balik. Buah pinggang hok rosak tu dia basuh, buh balik. Bedah batin. Tuan-tuan, antara perkara yang difatwakan sesat, menyimpang, menyalahi akidah adalah proses bedah batin. Semua yang batin-batin ni sesat lah. Bedah batin, nikah batin, ilmu batin. Yang sah tok batin je. Itu betul. Hatta ubat kuat tenaga batin tu berbohong. Kan? Banyak yang mati pasal ubat tu terlebih kuat. Wallahu alam, saya tak tahu. Tapi hati-hati. Bedah batin ni ada yang sampai pi berobat. Di mana hala tahu pi. Dia pun main-main. Nak jadi surgeon pakar bedah ni tu dia punya lama tuan-tuan.
Lepas tu nak bedah seorang ni kena ada pakar bius anestologi. Kena ada pakar bius seorang anestologi tu. Pakar bius tu yang bukan dia nak kena ukur berapa banyak nak masuk ubat bius. Silap ubat bius mati. Nak kena bius penuh ke bius sikit ke apa ke tu kena ada. Nak bedah satu-satu bedah tu. Nak kena sterilize bilik bedah tu. Kan? Pakar bedah tu pula kena ada apa semua. Ada pakar tulang, pakar bukan bedah apa tulang. Boleh katok-katok sikit. Ada ada ortopedik pakar nu apa semua. Mai kita kerusuh 3 hari pakar bedah batin. Lepas tu ni senarai pula ubat-ubat penyakit yang boleh dirawat, sakit barah, sakit kanser, leukemia. Dia seorang sapu cerah. Sebab itu saya kata kalau ada 5 orang tutup Kementerian Kesihatan, letak jawatan Tan Sri Nur Hisham. Dia ni nak main polis hari Khamis ni. Saya habaq kat dia Tan Sri, nanti saya nak cakap dia. Tan Sri jaga-jaga lah ni sakan. Dulu pakar tulang bedah tulang ya. Lah satu pakar belah habis. Tu pun orang Islam boleh pergi percaya ni mangkak-mangkak ni. Saya sebut mangkak ya. Semua benda dia tapau, tahu tapau. Tok Bomo, tuan-tuan, kita cuba baca bagi cerdik sikit. Tuan-tuan pergi hospital, dia ada pengkhususan tau, specialize. Doktor ni pakar apa, doktor ni boleh rawat apa. Doktor yang pakar tulang, dia tak boleh cek orang mengandung. Doktor sakit mengandung, mana pergi pakar ONG dia panggil, Obstetric and Gynecology. Doktor tu cuti. Tak apa, doktor tulang ada. Dia bukan boleh pergi scan, dia tulang. Tapi bila mai dekat konon perawat Islam, bomo Islam ni, klinik rawatan Islam, kononnya hang mai sakit apa pun semua dia boleh scan. Pasal apa? Pasal lalas sekali dia akan tuduh jin. Dan kita tuan-tuan saya duk ingat, okey, perlih dah mula. Dulu ada orang kata, tu ada kuil tu ada pusat dialisis, Tok Kong tu ada pusat dialisis. Ni duit orang Islam dah buat hospital lah. Kita ada ni buat hospital. Kalau tuan-tuan tak percaya, duit orang Islam kita dah buat hospital. Ni bukan cerita zaman Cordoba, zaman Turki ni, zaman lah. Itu satu. Dan telah digunakan dan telah beroperasi. Tuan-tuan bagi dia buat terus. Pasal maib ni dia bukan boleh tipu, diaudit. Yang kita pergi wakaf sebarangan tu, sebab tu saya nasihat tuan-tuan yang duduk iklan di FB apa semua tu, berhati-hati. Wakaf tu, wakaf ni, wakaf sekolah tu, wakaf sekolah ni. Diperlis, kalau mana-mana pihak nak buat wakaf, dia kena dapat lesen daripada maib. Jadi bila tuan-tuan nak buat wakaf, tuan-tuan wajib. Kalau tidak, tuan-tuan boleh terlibat dalam menyokong ni benda-benda yang salah ni. Tuan-tuan kena tanya dia, ada surat kebenaran daripada maib tak yang kutip wakaf ni? Zakat kita tak boleh bayar selain daripada ni. Macam tu wakaf. Ada surat kebenaran. Bukan kita nak monopoli, bukan kita nak kawal. Nak memastikan sekolah tu, pihak tu kutip dan guna. Guna pada apa yang dia janji. Dia nak buat sekolah. Daripada kita beranak sampai budak tu masuk universiti, sekolah tu tak siap lagi. Duk idak kutip Ni saya nak sebut. Mana ni saya nak sebut ni live ni, bukan boleh ni. Saya nak sebut yang mana kutip buat tak payah duk melompat. Saya kata ni kutip hak yang tak buat. Habaq terus disclaimer dia panggil. So macam mana tuan-tuan? Mana-mana pihak, tuan-tuan saya tahu tuan-tuan nak bagi kat kawan tu, nak bagi kat kawan ni. Cara dia ada, saya sendiri ada pihak nak bagi. Kita bawa pergi ke maib. Tukar nama, pergi pejabat tanah, tukar kepada maib. Jadi hak maib siapa pun tak boleh kacau. Lepas tu tuan-tuan kata saya nak bagi pada ustaz ni untuk buat sekolah. Jadi maib akan buat kerjasama dengan dia. Kita ada matri nak buat projek wakaf, nama Wafiq. Dia mari ke maib buat kerjasama. Jadi kita pantau. Wakil daripada maib dilantik di dalam jawatan kuasa itu, dan segala duit yang masuk dipantau. Duit tu masuk, duit tu guna mana? Lah kita tak tahu. Masuk bel paya. Takkan nak muat budak pergi masjid naik bel paya. Jangan melompat kalau tak beli. Sekali dia kata, kan? Dia beli bel paya. Kita tanya apa siapa beli bel paya? Senang nak muat budak pergi masjid. Bel paya boleh naik berapa orang tuan-tuan?
Awak tak beli ben haih. Pasal haih tak sedap naik. Tuhan nak naik, bukan budak-budak nak naik. Nampak tuan? Dan benda ini tidak berlaku di MAIPS. Benda ni tak berlaku. Penyelewengan tak berlaku di MAIPS. Tak berlaku. Tapi dia mana duk ada sekarang ni kita tak pasti. Siapa yang cek, siapa yang audit, betul tak betul. Wallah, saya tak tahu tuan-tuan, saya tak tahu. Depa kata kubah 1,5 juta. Depa kata, saya tak tahu. Saya dengar kata macam itulah. 1,5 juta tuan-tuan boleh buat masjid sebiji. So benda-benda ni transparent, ketulusan. Nampak? Saya sebut ni bukan kerana kepentingan saya, tapi kerana ini duit orang Islam. Duit tuan-tuan. Tak apa kita bagi pahala boleh. Dia nak bohong dia dengan Tuhan, kita terlibat dalam apa? Wa ta'awanu. Kita bertolong-tolongan. Dah kita tahu kata apa dia ni, apa? Abdul Wahab. Dah engkau tahu dia muka penyamun, yang kau pergi padalah penyamun jual penyangak. Abdul Wahab kata, bukan saya kata. So saya nak beritahu kat tuan-tuan, betul tuan-tuan bagi dapat pahala, dapat, tetapi manfaatnya tuan-tuan terlibat. Ini saya nak sebut. Dan kita hari ini tuan-tuan hadirin mukminin, kena tengok prioriti aulawiyat. Sekolah tahfiz terlalu banyak, kita tak nafikan. Tapi bila terlalu banyak tuan-tuan, biasalah, supplier lebih pada demand. Apa yang tuan-tuan perlu? Mai kita tuan-tuan, lama dah kita duk dengar hospital Padang Besar nak naik-naik, tak naik-naik sampai kelar. Kalau kita pergi tanya orang Padang Besar lah, kita pergi tanya orang Padang Besar, hampa nak sekolah tahfiz ke, hampa nak hospital? Saya bukan nak jadi calon, insya-Allah dak lah. Padang Besar dak lah, Kangak tak tentu. Okay, tapi saya nak sebut. Saya nak sebut kat tuan-tuan, Padang Besar apa keperluan dia? Hospital lebih pada tahfiz. Pasal berapa orang saja Padang Besar nak pergi mengapai, betul tak? Yang lain semua sakit nak mai Kangak berapa lama jauh. Saya sebut ni umum. Mungkin kita boleh yang ada tanah mai jumpa Maib, kata saya nak bagi tanah buat hospital. Lepas tu kita lancarkanlah Hospital Waqaf An-Nur Padang Besar. Lepas tu kita serah pada Kementerian Kesihatan, dia hantar doktor dengan peralatan. Cukup lah. Kalau kita nak beli peralatan pun semua lambat. Melainkan kita pergi import bomo-bomo ni cepat. Saya sebut tuan-tuan kerana kita nak sebut siapa yang tak, saya kata kepada yang buat kerja ni, yang tak buat jangan duk melompat apa semua, sengap tak ada kata apa. Tapi kalau dia melompat esok, dia buat. Okey. Boleh tak? Boleh. Dan sekarang tuan-tuan nampak tak di Simpang 4. Ni saya nak buat projek Maib yang terkini dan sedang berjalan. Dan tuan-tuan sangat kita perlukan duit tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk berasa saya ni ustaz sakit pinggang, sakit belakang, tu tak lama dah, maikah. Apa dia? Di Simpang 4 kalau tuan-tuan perasan, di sebelah tu ada bangunan warna-warni tu, itu bangunan wakaf. Bukan bangunan individu, bangunan wakaf. Yang ada tu kan. Kita dah lancar oleh dulu yang teramat mulia tuanku Raja Muda, projek membina pusat kecemerlangan untuk anak-anak autism. Yang mereka duk kata jin masuk, bukan jin, autism, jin. Budak tu autism dia kata jin. Lepas tu lukis pula jin autism. Autism, kita nak buat nama dia AHAD. Yang mana siapa-siapa ada, tuan-tuan tahu autism ni dia ada sekolah khas. Dia ada terapi khas dan dia ada pakar yang khas rawat ni, bukan boleh doktor sebarangan, dia ada kelas dia. Sebab pasal tu autism ni penyakit yang memerlukan belanja yang besar untuk nak bagi budak-budak tu boleh bercakap. Budak-budak ni bukan cacat tapi dia ada masalah sikit. So yang Maib nak buat tanah, bangunan, dan kita kerjasama dengan UNIMAP, dengan Jabatan Kebajikan. Jadi mana-mana anak yang autism, yang ada masalah autism, dilahirkan autism, dia boleh hantar ke sini mendapat rawatan dan juga konsultan yang terbaik di atas duit orang Islam.
Autism Islam saja ke? Autism India, Hindu, Siam, yang pegat KNUNCHR, semua boleh pi. Janji autism. Kalau teringin nak pi pun boleh lah. Tak payah doa lah. Tapi saya nak abang. Ini projek yang terkini. Macam mana tuan-tuan nak sumbang? Saya nak tutup kuliah ini. Macam mana tuan-tuan nak sumbang? Yang pertama, tuan-tuan boleh terus kepada MAIPS. Di jabatan di unit wakaf, tuan-tuan boleh jumpa dengan ketua yang bertanggungjawab, Al-Fadil Ustaz Nazri. Dia ketua wakaf Perlis di bawah MAIP. Tuan-tuan boleh jumpa dengan dia, nyatakan hasrat. Tapi jaga-jaga kot-kot lagi tuan-tuan tukar-tukar nama-nama Nazri. Awak tanah saya pergi nama tanah Nazri. Lawak. Dia akan pergi tanah MAIPS. Jumpa dia, bagi tahu tuan-tuan nak bagi duit ke, nak bagi van ke. Kan? Nak bagi RM10 pun pi, ada. Pergi jumpa, cerita, nyatakan hasrat dan berurusan lah. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan meninggal dunia, tuan-tuan akan melihat harta wakaf itu di atas timbangan mizan tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya kempen ni, saya dapat orang saya, Ustaz Nazri kata, Ustaz, lepas ceramah semalam ada 3-4 orang mai bagi, saat lagi tengah hari mai ambil kamsin sikit. Tak ada. Patut dia ceramah sakan sangat, ada 25% kasim petelon. Sekupang tak ada. Duit ceramah ni kut ada. Tak ada. Setengah orang ejen yang kutip tu, yang semangat dia kutip tu, dia ada tak bahagian tak? Tak ada. Saya kempen ni untuk manfaat tuan-tuan. Dan mudah-mudahan saya ada saham bila tuan-tuan buat di atas perkongsian saya. Itu sajalah yang saya nak ambil depan Tuhan esok. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.